Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi ini kita akan mengulangi kembali ayat yang ke-41 muka surat 108 bagi nota yang bercetak. Ayat 41 ini telah pun kita baca pada pagi semalam, namun ada lagi pengajaran yang belum kita selesai membicarakan. Jadi kita baca ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Ayat yang ke-41 ini merupakan tanda yang membuktikan tentang kekuasaan Allah. Kenapa kita kata tanda yang ketiga? Kerana ayat-ayat yang sebelum ini tuan telah jumpa Allah menggunakan wa ayatun, kemudian jumpa lagi wa ayatun, dan ini adalah wa ayatun yang kali yang ketiga, yang mana Allah mengingatkan kepada manusia, mengingatkan kepada kita bagaimana Allah lah yang telah membawa keturunan manusia, iaitu berkaitan dengan Nabi Allah Nuh dengan orang-orang yang beriman termasuk ahli keluarganya yang menaiki satu fulki, iaitu satu bahtera, satu kapal al-mash'un yang penuh dengan muatan. So dalam kapal itu adanya manusia dan ada juga haiwan-haiwan. Berapa besar, berapa panjang, berapa lebar, Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Allah mengingatkan bagaimana Allah lah yang membawa Nabi Allah Nuh itu berlayar di atas air taufan yang sangat besar. Daripada ayat yang ke-41 ini, macam mana kita nak kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Kalau kita baca ayat nombor 37 sampai ayat nombor 40, Allah menceritakan tentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu berkuasa di langit. Jadi bermula ayat 41, 42, 43 sampai 44, Allah membawa kita untuk kita bertafakur, kita berfikir, kita merenung, kita menghayati bagaimana kekuasaan Allah yang ada di lautan, seperti mana manusia yang pertama yang menaiki satu kapal yang besar adalah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Daripada ayat 41 ini semalam kita telah menyebutkan pengajaran yang pertama, Allah mengingatkan kita tentang nikmat Allah menghidupkan umat manusia. So kita hidup sampailah ke hari ini sebenarnya adalah ada berkaitan dengan Allah yang mengawal kapal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Antara ayat yang menyebutkan bukti bahawasanya Nabi Nuh itulah yang merupakan bapa kedua bagi manusia adalah suratul Saffat ayat nombor 77. Pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar daripada ayat nombor 41 ini, sebenarnya Allah nak kita mengenang tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada umat manusia, dengan Allah yang memberikan, Allah yang mengajarkan macam mana Nabi Allah Nuh itu nak buat kapal. Maknanya manusia yang pertama yang membina kapal adalah Nabi Allah Nuh.
Manusia pertama yang membina kapal. Kalau kapal Nabi Allah Nuh itu tak ada, macam mana manusia nak menyeberangi daripada daratan nak lalu lautan? Sedangkan kita sedia maklum bahawa lautan ini memenuhi bumi ini 70%, bumi kita adalah lautan. So macam mana nak seberang laut itu? Rupa-rupanya daripada kisah Nabi Allah Nuh itu, maka nak lalu laut itu, rupa-rupanya boleh gunakan kapal. Kenapa kapal Nabi Allah Nuh itu merupakan nikmat yang perlu kita kenang, yang perlu kita syukuri? Kerana dalam surah Al-Mu'minun ayat nombor 27, Allah membuktikan bahawasanya yang membina kapal tu, engineer dia, juruteranya sebenarnya adalah Allah. Nabi Allah Nuh dia cuma ikut je Allah suruh buat apa. Allah suruh gunakan paku, Allah suruh gunakan kayu, Nabi Allah Nuh dia guna. Dalil dia Suratul Mu'minun ayat nombor 27. Allah kata fa'auhayna ilaihi, lalu kami wahyukan kepadanya. Nya tu merujuk kepada Nuh. Allah kata kami wahyukan kepada Nuh, anisna'il fulka, buatlah bahtera, bi'ayunina, dengan perhatian, wa wahyina, dan petunjuk kami. Rupa-rupanya kapal yang Nabi Allah Nuh buat bahtera yang besar itu adalah berdasarkan daripada tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini mungkin kita tengok kapal-kapal yang besar kan, yang mengangkut barang-barang dan sebagainya, mungkin kita tak pernah nak kaitkan pun dengan ayat nombor 41 surah Yasin. Siapa setakat ni dia tengok kapal yang besar, dia teringat ayat 44, ayat nombor 41 surah Yasin. Siapa dia? Kan kita macam tak nampak perkaitan dia. Rupa-rupanya kapal yang berlayar di lautan ni sebenarnya adalah daripada tunjuk ajar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada kisah Nabi Allah Nuh. Baik, kita masuk kepada keterangan ayat yang ke-42. Ayat 42 ni Allah nak menyebutkan tentang setelah kapal Nabi Allah Nuh ini selamat berlayar, Allah kata kapal itu wujud, manusia pun boleh dapat idea buat kapal tu, maka Allah cerita pada ayat nombor 42. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ayat ini Allah nak bagi tahu kepada kita tentang setelah adanya kapal Nabi Allah Nuh itu, maka kata Allah, dan kami telah ciptakan untuk mereka, iaitu untuk manusia ini, jenis-jenis yang sama macam kapal Nabi Allah Nuh, yang mereka dapat reka, mereka dapat buat kapal yang sama macam kapal Nabi Allah Nuh itu. Akhirnya mereka dapat gunakan kapal-kapal itu untuk dijadikan sebagai pengangkutan. Betul tak kata tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah? Macam mana orang boleh dapat idea membina kapal terbang? Siapa orang pertama yang menciptakan kapal terbang? Cuba kalau dia hidup lagi, cuba kita tanya dekat dia, dari mana anda dapat idea membina kapal terbang? Mungkin dia meniru seperti burung yang terbang. Betul tak? Burung yang terbang, Allah ada bincangkan isu itu dalam suratul Mulk. Dalam suratul Mulk Allah sebut, Allah bawa kita nikmat macam mana burung yang terbang, dia kucukkan sayap dia, dia kembangkan sayap dia, dia kucukkan sayap dia, tak jatuh pun. Ada dalam suratul Mulk. Tapi dalam surah Yasin
Allah bawa kita kepada mengenang nikmat adanya kapal Nabi Allah Nuh itu, maka orang pun dapat idea. Orang ada macam, kita panggil apa, dia ada blueprint tu, macam mana nak buat kapal ni. Oh, daripada kapal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Namun begitu, tak semestinya mesti sama. Bentuk dia macam tu, lebar dia macam tu, panjang macam tu, tak mestinya sama. Walaupun Allah kata ada keserupaan bagi mereka. Baik, kita tengok pengajaran ayat yang boleh kita ambil. Ada dua pengajaran yang dapat kita ulas pada pagi ini. Nombor satu, kita dapat belajar sebenarnya walaupun Allah menyebut ada penyamaan seperti kapal Nabi Allah Nuh itu, tidak semestinya ia mesti sama 100% daripada segala sudut. Tapi Allah bagi tahu sebab kapal Nabi Allah Nuh itulah manusia dapat idea macam mana nak membuat pengangkutan menyeberangi air-air di lautan. Yang kedua, kewujudan kapal Nabi Allah Nuh, sekali lagi kita tekankan, ia merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar kepada manusia, yang selama ni mungkin kita tak mengenang nikmat ini, tapi rupa-rupanya ada. Okey, nak tahu nikmat kapal ni merupakan nikmat yang besar kepada manusia, kita kukuhkan dengan ayat yang ke-31 dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman, Allah menyebutkan kapal-kapal ni merupakan satu nikmat. Cuba tuan-tuan baca betul-betul ayat 31 tu, amati dia, kita akan dapati Allah kata apa? Alam tara annal fulka. Cuba tak perkataan fulka? Sama tak macam ayat yang kita sebut tadi tentang fulka? Jadi Allah kata, tidakkah engkau memerhatikan? Allah kata, cuba takkan kau tak renung, takkan kau tak tengok, kau tak perhatikan bahawasanya kapal-kapal tajri fil bahri, yang berlayar di lautan, bini'matillah, dengan nikmat kurniaan daripada Allah. So selepas ni, kalau kita dapat peluang melihat kapal-kapal yang besar, maka ambillah masa untuk merenung kembali macam mana ayat 41 kisah Nabi Allah Nuh, ayat nombor 42 surah Yasin, supaya kita dapat kaitkan kapal yang berlayar di lautan ini sebenarnya itulah nikmat kurniaan Allah. Allah kata, kenapa kena perhatikan? Allah kata, liyuriyakum min ayatihi, untuk diperlihatkan kepada kamu sebagai tanda-tanda kemurahan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya tak perlu ulas panjang lebar tentang nikmatnya kapal tu, sebab kita semua sedia maklum. Kan? Kalau tak ada kapal yang berlayar, macam mana kita nak hidup? Sebab banyak benda yang perlukan kontainer yang besar dan sebagainya hanya pada kapal. Naik kapal terbang tak boleh lepas juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Menariknya, sebenarnya juga nanti waktu kita belajar surah Rahman, ada benda kecil, ringan, tapi dia tak timbul. Apa dia? Kita akan belajar nanti tentang mutiara dengan permata, lu'lu' wal marjan, dekat surah Rahman nanti. Bayangkan ya, kapal yang berat tidak tenggelam, mutiara permata yang ringan tidak timbul. Faham tak maksud saya? Itu Allah boleh buat. Bayangkan, kapal yang berat tu, kenapa dia tak tenggelam? Sebenarnya laut itu sebenarnya adalah merupakan di antara salah satu yang Allah jaga laut tu. Di bawah Allah ni, dia boleh je nak tenggelamkan kapal yang berat. Nanti kita akan sampai pada ayat yang nombor 43 sekejap lagi. Allah bukan sekadar nak berenung pada kapal tu, tapi Allah nak bawa kita tentang lautan yang luas ni. Kenapa kapal yang berat penuh muatan tu dia tak tenggelam? Maka Allah bawa kita kepada mengenang nikmat itu pada ayat nombor 43. Okey, jom kita baca ayat nombor 43.
وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. Okay, ayat 43 ni Allah nak kita ni merenung tentang macam mana kapal yang penuh dengan muatan, kapal yang berat ni dia tak tenggelam. Tapi dia boleh tenggelam tak? Boleh je Allah bagi kapal tu tenggelam. Tapi Allah bagi tahu apa? Allah kata, dan jika kami mengkehendaki, Allah kata kalau kami nak buatlah, kata Allah, kami boleh tenggelamkan mereka. Betul tak? Laut ini yang jaga dia adalah Allah. Allah boleh je, kata Allah, kalau kami kehendaki, kami pilihlah kapal itu tenggelam, kami boleh tenggelamkan, kata Allah. Maka kata Allah, kiranya kami nak tenggelamkan kapal itu, maka tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka, dan mereka juga tidak akan dapat diselamatkan. Sebenarnya Allah nak membawa kepada kita sebenarnya bahawasanya kapal ni selamat ke tak selamat berlayar di lautan sebenarnya bukan sebab kapten kapal. Kan? Betul tak? Orang yang paling penting di dalam kapal adalah kapten kapal. Tetapi Allah kata, lautan ni, mana-mana kapal yang berlayar, kalau kami nak tenggelamkan dia, kami boleh tenggelamkan dia, kata Allah. Kalau kami nak buat macam tu, tak ada siapa pun yang boleh tolong mereka, dan mereka itu tidak boleh diselamatkan. Walaupun dia menjeritlah macam mana sekalipun, tak ada siapa yang boleh menyelamatkan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan, kita tahu kan, lautan ni sangat luas. Tapi sebelum kita pergi, siapa yang boleh tolong kapal tu daripada tenggelam? Okey, kita akan sampai pada ayat nombor 44. Tapi sebelum tu saya nak kita ambil sedikit, kita belajar mukjizat. Bagaimana mukjizat matematik ni. Okey, begini. Kita tengok elok-elok Okey, dalam Quran tuan-tuan akan jumpa perkataan al-ardu, iaitu bumi. Allah menyebut tentang daratan, bumi ni Allah ulang sebanyak 13 kali di dalam Quran. Kalau tuan-tuan cari perkataan laut, bahaur, tuan-tuan akan jumpa sebanyak 32 kali. Darat 13 kali, lautan 32 kali. Jadi semua sekali berapa? 45 kan? Campur perkataan darat dengan laut. Jika kita bahagikan dia, kita akan dapat persen dia. Laut itu berapa persen? 71.111. Kalau daratan 28.8. Betul tak? Yang selama ini memang kita tahu bahawa jika dibandingkan keluasan darat dengan keluasan laut, kita akan dapat maklumat seperti ini. Betul tak? 70% adalah lautan dan 30% adalah daratan. Sebenarnya Allah dah bagi tahu dah nisbah tu, peratus tu. Tapi tak jumpalah perkataan peratus tu dalam Quran. Tapi kita boleh jumpa dari sudut penggunaan perkataan darat 13 kali, penggunaan perkataan lautan itu sebanyak 32 kali. Tertanyalah tak? Tuan-tuan bayangkan, macam manalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang ummi, yang tak boleh membaca, yang tak boleh menulis, dia boleh cerita tentang kapal Nabi Allah Nuh. Sedangkan Nabi Allah Nuh hidup zaman yang awal-awal lagi tu, selepas Adam. Contoh kan? Macam mana Muhammad boleh dapat maklumat ni? Inilah yang membuktikan bahawa yang cerita Nabi Allah Nuh ni kepada Nabi adalah Allahu Azza wa Jalla. Okey, jelas tak puan-puan? Okey, sekarang kita pergi ayat yang terakhir sekali. Sebelum tu kita tengok dulu pengajaran dia. Sebelum kita tamatkan,
tamatkan nota ni juga, minggu depan saya buat nota baru. Okey, pengajaran ayat yang kita dapat belajar daripada ayat 43 ni. Di sini kita dapat belajar Allah nak bagi tahu kepada kita tentang Allah itu bersifat berkehendak. Allah ni dia berkehendak. Okey, dia berkehendak menenggelamkan, dia berkehendak untuk tidak menenggelamkan. Okey, nombor satu. Pelajaran nombor dua, Allah bagi tahu kepada kita pada ayat tadi, Allah jika dia memilih untuk mendatangkan keburukan, seperti mana Allah kalau dia nak memilih untuk tenggelam, maka tidak ada lagi yang dapat untuk menyelamatkan dan menolak keburukan yang Allah kehendaki. Okey, selesailah dua pengajaran. Jadi kita masuk kepada ayat yang terakhir sekali pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Okey, ayat 44 Allah bagi jawapan. Siapa yang boleh tolong, siapa yang boleh menyelamatkan manusia yang berada di lautan yang luas jika Allah nak tenggelamkan? Allah kata yang boleh tolong itu ialah illa rahmatan minna, kecuali dengan rahmat daripada kami, kata Allah. Kami je, kata Allah, yang boleh tolong mereka dengan rahmat kami, kata Allah. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan hidup yang dikurniakan kepada manusia hingga manusia hingga ke satu masa. Maknanya Allah kata manusia ni kalau dia lalu naik kapal di atas lautan yang luas, yang boleh selamatkan mereka dengan rahmat Allah saja yang boleh selamatkan, bukan kapten kapal tu sebenar-benarnya. Tahukah sejarah ada kapal-kapal besar tenggelam kan? Antara cerita popular cerita apa? Tahu je tuan puan cerita ni kan, masya-Allah kan. Tak tahu betul tak betul, rasanya betul kan cerita tu. Itu contoh paling jelas sekali lah, nak bawa contoh. Tak ada siapa boleh tolong dia. Walaupun sehebat mana pun kapten kapal tu, pengalaman dia hebat, sebenarnya yang boleh selamat tu dengan rahmat Allah. Okey, kita berterima kasihlah kepada kapten kapal kerana membawa kami dengan baik. Tapi pada hakikatnya bukan kapten kapal tu. Bukan kerana kecanggihan kapal tu, tetapi adalah dengan rahmat Allah. Lepas tu kalau dah selamat mereka berlayar di lautan, Allah kata mereka boleh hidup lagi sampailah satu masa, kata Allah. Baik, apa pelajaran dia? Baik, kita habiskan. Pengajaran pertama di sini kita dapat belajar nikmat keselamatan dari tenggelam di lautan sebenarnya berpunca daripada rahmat Allah. Macam tu juga, tuan-tuan selamat naik kapal terbang, mendarat, bukan hanya pada pilot dan pembantu dia, tetapi kita mengenangkan apa? Rahmat Allah. Alhamdulillah rahmat Allah, selamat kita sampai. Tuan-tuan naik kereta secanggih macam mana pun, semahal macam mana pun, tuan-tuan selamat untuk sampai ke destinasi. Ingat, dia sebenarnya daripada siapa? Dia sebenarnya daripada rahmat Allah. Macam tu. Apapun keselamatan kita naik apa jua pengangkutan, mesti meletakkan ia, menisbahkan ia kepada rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mesej, mak kita tanya, contoh kan, anak-anak selalu diberi laporan, dah sampai ke belum ni? Dah sampai mak, alhamdulillah mak, dengan rahmat Allah saya dah sampai dah. Jadi kita kena letakkan rahmat Allah. Pelajaran nombor 2, dekat sini kita belajar adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran yang ketiga, ada kalanya Allah menyelamatkan seseorang dari kebinasaan sampailah kepada ajalnya. Kan tadi Allah katakan, oh mereka dah selamat dah daripada melintasi laut. Tapi Allah kata Allah juga selamatkan dia sampai satu ketika. Dan pelajaran yang keempat, tiada konsep keabadian semasa hidup di dunia. Maksud dia sampai satu masa nanti kita pun tak selamat. Maknanya apa? Sampai satu masa kita akan
mati. Sama ada mati disebabkan kemalangan, sama ada mati disebabkan lemas, sama ada mati terhempas, semua itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selesai pada ayat yang ke-44. Insya-Allah hari minggu depan nampak gaya memang nak kena bawa nota barulah. Tapi saya tak janji lagi sebab saya tengah edit lagi beberapa maklumat. Paling lewat saya tak boleh janji tuan-puan ya. Susah nak berjanji ni. Tapi insya-Allah dalam minggu depan saya akan bawa juga. Nota bermula ayat 45 sampai ayat nombor 83. Saya dah siap beberapa maklumat tu. Insya-Allah nanti kita akan beri pada minggu hadapan. Berapa jumlah harga dia sebelum dapat tentukan lagi. Tapi lebih pada RM10 lah. InsyaAllah. Baik. Moga-moga dapat manfaat pada pagi ini. Semoga kita sentiasa mendapat keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, ke mana-mana pun kita berada di bawah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.